Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita banyak setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan pada pagi ini suka untuk saya kongsikan bersama tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan video ini akan disimpan dan dirakam ataupun dilihat, ditonton kembali dan disebarkan kepada yang lain, sama ada kita telah mengetahuinya ataupun tidak, belum mengetahuinya lagi, sekadar ulang kaji kepada mereka yang telah mengetahuinya. Di dalam Al-Quranul Karim kali ini, kita pada hari Selasa 12 hari bulan 5 2020 bersamaan 19 Ramadan 1441 Hijriah, PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Kita nak kongsikan berkaitan dengan penulisan di dalam Al-Quran dan bagaimana cara kita memahaminya untuk kita faham bila kita baca Al-Quran. Al-Quran secara umum mudah, iaitulah melibatkan yang pertama hukum, tanpa perlu kita bahas panjang. Cara mudah, bahasa mudah faham dia adalah di antara panjang, yang kedua pendek, yang ketiganya dengung, yang keempatnya tidak dengung. Itu asas lah. Yang lain-lain tu berkaitan dengan makhraj, berkaitan dengan hukum-hukum ataupun yang bahasan lebih tinggi, sifat dan sebagainya. Itu perlu dikemaskan lagi lah. Tapi kalau dia sudah asas, yang tu dulu, yang empat dulu cuba kita kawal. Setelah kita mengenali huruf-huruf dengan baik lah. Dan juga pastikan kita mempersembahkan bacaan kita kepada guru Al-Quran kita. Baik, yang saya maksudkan untuk perbincangan pada hari ini adalah pada muka surat 329. Selamat datang Ustaz Abdul Hakim Tahir, Ustaz Irwan Parman, sahabat lama. Satu rumah. Satu bangunan sebenarnya, satu bangunan. Ustaz Taufiq Al-Fadhil, Ustaz Abdul Hakim sebagainya. Semua ustaz semua ni. Mohon tunjuk ajar tuan-tuan guru semua, insya-Allah. Baik, ianya pada muka surat 329. Boleh type di ruangan komen. Muka surat 329. Hanya ada satu tempat saja di dalam Al-Quran Al-Karim, hanya ada satu tempat saja nun kecil yang tergantung. Kadang-kadang kita buat bahasa seluruh dia, kita kata nun yang tidak diterima bumi. Nun yang tidak diterima bumi. Pada muka surat 329 pada ayat 88. Jadi dia surah Al-Anbiya ayat 88. Jadi saya tunjukkan sedikit, saya gerakkan handset ni. Okey, kita bahaskan terus di sini. Wa kadzalika, nun sini baris depan, dan juga nun kecil yang tergantung, itu yang saya sebut nun yang tidak diterima bumi. Dia tidak bersambung, patutnya bersambung. Dan juga jil mukminin. Jadi macam mana kita nak baca? Kalau kita tak peka, kita langgar je lah. Wa kadzalika nujil mukminin. Kita buat tak kisahlah. Kita baca lah puluh-puluh tahun pun macam ni juga kita baca, kalau kita tidak peka. Tapi kalau kita peka, kita akan bertanyakan kepada guru-guru Al-Quran dan nak tengok macam mana bacaan. Okay, disebabkan di satu tempat jadi mudah dalam surah Al-Anbiya. Wa kadzalika, nun di sini adalah nun mati. Nun di sini adalah nun mati. Nun mati ini
nun mati ini akan dibaca dengan hukum ikhfa hakiki. Nun baris depan bertemu dengan nun mati bertemu jim. Nun mati bertemu jim, maka perlu dengung di sini bacaan wa kadzalika nunjil mu'minin. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Okey, nunjil mu'minin. Baik, Al-Quran kita ini di Malaysia ini, dan galakkan untuk kita gunakan Al-Quran adalah menggunakan penulisan resam Al-Osmani. Bila kita guna Quran resam Osmani, maka antara peranan resam Osmani ini adalah menggabungkan bacaan-bacaan lain. Kita punya bacaan apa? Bacaan kita adalah bacaan Imam Hafs daripada gurunya Asim. Okey, dan di sana terdapat bacaan imam yang lain selain Imam Hafs. Semua imam terdapat 10 orang imam yang bertanggungjawab. Dan bacaan itu dinisbahkan kepada mereka, bukanlah diturunkan kepada mereka, tetapi kerana mereka yang menjaga susu jalur bacaan itu, dan disebahkan bacaan itu kepada mereka. Jadi kalau kita lihat di sini, dia kaitan dengan bacaan lain selain bacaan imam kita, iaitu Imam Hafs. Okey, jom kita tengok bacaan imam siapakah yang lain itu dan bagaimanakah bacaannya. Kita terus kepada menggunakan Al-Quran qiraat 10. Di Malaysia menggunakan Asy-Syatibi, jalan ni jalan Syatibi, maka kita ikut jalan Syatibi. Fokus ayat 88. Okey, dibaca dengan jim, itu disabdukan nujil. Yang baca itu adalah Imam Ibnu Amir dan juga seorang rawi Syu'bah. Rawi Syu'bah ini adalah rakan seperguruan imam kita, iaitu Imam Hafs. Walaupun seperguruan mengambil bacaan daripada Imam Asim, tetapi tidak sama apa yang mereka riwayatkan. Bukanlah bermaksud salah, tetapi susu jalur itu telah mengambil jalan yang berbeza dari sudut sanad dia. Jadi ada bacaan yang pertama, Nabi baca nujil mu'minin, kemudian kita baca nunjil mu'minin. Okey, nunjil mu'minin. Ada dua bacaan, nujil mu'minin dengan nunjil mu'minin. Jadi penulisan kita, Quran kita adalah resam Osmani, menggabungkan meraihkan kedua-dua bacaan di antara nujil mu'minin dengan nunjil mu'minin. Maka alternatifnya adalah dituliskan satu nun, satu digantung di tengah. Jadi kalaulah ada imam mereka yang baca dengan bacaan Imam Ibnu Amir ataupun Imam Syu'bah, maka dia akan baca nujil. Okey, dari sudut sabdu tu tidak menjadi isu besar, yang penting bagaimana huruf tu disusun. Okey, bagaimana huruf tu disusun. Jadi kalau kita pula baca Imam Hafs dan yang lain-lain, baki ulama qiraat yang baca wa kadzalika nunjil mu'minin. Bila ada nun kecil ni terpaksa digantunglah di atas, dan kita akan baca nunjil mu'minin. Jadi penulisan ini satu nun, satu lagi digantung di situ dengan penulisan resam Osmani, maka nun yang kosong di atas ni, nun kedua ni yang kosong ni adalah nun mati, maka menghasilkan hukum ikhfa hakiki. Okey, jadi di antara nunjil dengan nujil mu'minin, maka dipilih penulisan yang meraihkan kedua-dua bacaan, dan nun yang kedua itu digantungkan di atas. Okey, maka yang baca nujil boleh baca, yang baca nunjil pun boleh baca. Itu antara hikmah penulisan resam Osmani yang boleh kita faham dengan baik. Okey, itu sekadar perbincangan dan perkongsian kita untuk pagi ini. Sahabat-sahabat yang menonton, okey semua, tidak ada apa-apa soalan. Kalau nak cerita lebih detail tentang bacaan selain daripada imam kita boleh buat pada sesi lain. Kalau ada permintaan, kita akan bincanglah sama-sama untuk kita buat rakaman, insya-Allah. Jadi dalam kita terangkan tajwid, di sana juga masyarakat kita boleh kita dedahkan dengan ilmu qiraat. Sebab itu para ulama sebahagiannya tidak membezakan di antara Al-Quran dengan qiraat. Al-Quran, mushaf ini boleh kita katakan dia penulisan. Okey. Tapi bila bacaan kita qiraat yang disebutkan ilmu qiraat. Kita berqiraat juga, qiraat kita adalah qiraat Imam Hafs daripada gurunya Asim.
menurut jalan Asy-Syatibi. Jalan ada dua, Syatibi, satu lagi Thayyibah. Jadi ada dua jalan. Jadi kalau kita nak kenal imam-imam yang lain, ada 10 imam, setiap 10 ni ada diketengahkan dua rawi. Perawi mereka, anak murid tu ramai, perawi yang masyhur diketengahkan ada dua. Jadi kalau susun cabang tu semua 10 campur lagi setiap tu ada setiap guru, setiap imam qiraat tu ada lagi dua, maka semua sekali 10 campur 20, semua 30. Kalau kita nak kenal satu persatu boleh kita bincanglah di masa yang akan datang. Ini juga menjadi pencetus untuk kita faham dalam penulis pertama, isu penulisan Risal Osmani meraihkan bacaan qiraat. Yang kedua, kita tahu di sana ada bacaan qiraat. Apakah itu qiraat? Itulah bacaan kepelbagaian bacaan yang terdapat di dalam Al-Quran, yang kesemua bacaan ini dibaca oleh baginda Nabi SAW dan dicatatkan, direkodkan, dipelajari oleh para sahabat, golongan tabi'in, mengembangkan bacaan ini dan dinisbahkan nama-nama mereka kepada mereka yang menjaga susu jalur ini. Akhirnya nama-nama mereka ini diabadikan sebagai bacaan ini, bacaan siapa. Okey, bukan bermaksud Al-Quran ni turun pada imam-imam qiraat ni. Baik, saya kira terjawab isu wa kadzalika nun, isu nun yang tergantung, nun kecil itu. Dan mudah-mudahan kita rasa, kalaulah tuan-tuan dan puan rasa video ini ada manfaatnya untuk kita kongsikan bersama, pakat kongsilah insya-Allah. Yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan kurang itu saya mohon maaf dan mohon teguran pada guru-guru yang hebat di luar sana insya-Allah. Ustaz Hafizi Ramli Abang Syam daripada Sabah, atau di Sandakan atau di Tawau ni. Terima kasih semua. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah habis bertanya macam. Sama, saya tak tutup lagi. Okey. Kenapa nun kecil perlu ditulis juga? Sebab kita baca nun itu nun mati, nun kedua itu nun mati. Nun kedua itu nun mati. Jadi kena baca nun mati. Wa kadzalika nujil mu'minin. Kita tak baca wa kadzalika nujil. Kalau tak tulis, kita akan baca wa kadzalika nujil mu'minin. Okey. Maksudnya ada peranan, ada fungsi dia. Fungsi dia apa? Fungsi dia nun mati. Jadi kita buka hukum nun mati. Nun mati bertemu dengan jim. Nun mati bertemu dengan jim, maka dengung. Kena baca dengan dengung. Hukumnya nama ikhfa haqiqi. Okey, jelas macam? InsyaAllah. Boleh tengok pada awal nanti. Kita dah terang semua sekali insyaAllah. Baik, Ustaz Amin. Mantap Ustaz Amin, mantap ke sana. Ustaz Amin Zainal Abidin. Bukit Belado. Assalamualaikum warahmatullahi